Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Cikgu harap semua orang berada dalam keadaan sihat dan sejahtera lah. So, untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan tentang radikal bebas. Apakah itu sebenarnya radikal bebas? Ia ada kaitan bagaimana dia dapat mempengaruhi tahap kesihatan seseorang manusia lah. Seseorang manusia. Mungkin radikal bebas ni juga menjadi penyebab kepada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanser. So, mari kita tengok apakah sebenarnya radikal bebas. Okey. Secara definisi, radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul yang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat sini, bila cikgu lukis, apabila contohnya ini satu struktur atom, cikgu lukis kita dah belajar dah struktur atom. Okey, dekat sini mesti ada 2, dekat luar dia elektron dia mesti ada 8 Mesti ada 8. So, apabila satu atom, ni atom yang lengkap lah, maksudnya dia elektron dia sempurna. Elektron dia sempurna ataupun dia mempunyai elektron yang lengkap, oktet penuh. So, bila berlakunya proses pengoksidaan, nama proses ni adalah proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ni bermaksud kehilangan elektron. So, bila dia berlakunya kehilangan elektron, dia akan membentuk radikal bebas. Di mana radikal bebas ini, dia punya elektron tidak lengkap. Ataupun dia telah kehilangan elektron, menjadikan ia tidak stabil. So, dekat luar ni kita anggap macam ada 7 je lah. So, ini umpama bagaimana radikal bebas terbentuk. Satu atom, tak kira lah atom apa, atom atau molekul, dia mengalami proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan tu maksudnya dia kehilangan elektron. So, yang inilah dia membentuk radikal bebas. Radikal bebas dalam badan manusia. Radikal bebas. Okey. Itu secara definisi. Secara definisinya maksudnya dia kata radikal bebas ialah satu atom atau molekul yang kekurangan satu elektron. Kalau dalam situasi ini dia kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil. Sepatutnya dia ada 8 dekat ujung ni, dekat luar ni, petala paling luar ni, tetapi dia ada 7, dia kekurangan satu elektron menjadikan atom tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. So, untuk dia jadi stabil, dia kena serang. Siapakah atau apakah yang dia serang tu? Sebab dia nak stabil, dia dah terdesak dah nak jadi stabil. So, dia kena serang apa? Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Cikgu dah cakap tadi, di mana proses pengoksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Cikgu dah cakap tadi, proses pengoksidaan dia hilang elektron. So, bila dia hilang elektron, dia akan menghasilkan radikal bebas. Sebab radikal bebas ni adalah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron. Disebabkan ia kekurangan satu elektron, so ia tidak stabil. Keadaan ini mencetus tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. So, keadaan ini berterusan. Dia terus membentuk radikal bebas lagi, membentuk radikal bebas lagi, membentuk radikal bebas seterusnya lah. Dia merupakan tindak balas berantai. Supaya, dan ini akan menyebabkan radikal bebas yang terbentuk lebih banyak. Okey, dia ada dua keadaan ataupun dua faktor
yang mempengaruhi pembentukan radikal bebas. Ini secara dalaman dalam badan kita sendiri, iaitu melalui metabolisme dan keradangan. Metabolisme dan keradangan adalah antara faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan. So, dekat dalam badan kita ni secara semula jadinya, metabolisme kita dengan keradaman dekat dalam badan kita ni, keradangan dalam badan kita ni akan membentuk radikal bebas. Okey, tetapi yang ini yang kita risaukan kerana terdapat banyak faktor luaran yang mempengaruhi jumlah radikal bebas di dalam badan seperti asap rokok, pendedahan kepada radiasi, cahaya matahari, pencemaran udara, dan kalau cikgu boleh tambah dekat sini adalah sebenarnya faktor makanan. Faktor pemakanan kita juga merupakan salah satu faktor luaran yang boleh menghasilkan radikal bebas disebabkan oleh proses pengoksidaan. So, radikal bebas yang terlalu banyak di dalam badan akan menjejaskan kesihatan manusia. Macam mana pula radikal bebas ni boleh menjejaskan kesihatan manusia? Ini kerana disebabkan oleh atom yang kekurangan elektron tadi, dia nak stabilkan diri, dia akan serang DNA. So, bila dia serang DNA sebab dia nak elektron, dia serang DNA menyebabkan DNA itu akan jadi rosak. DNA kita akan jadi rosak. Okay. Ini kita tengok. Okay. Kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia boleh menyebabkan penyakit seperti kardiovaskular dan ketidaksuburan. Selain itu, ia juga boleh merosakkan buah pinggang, hati dan peparu. Dia juga boleh menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Itu adalah secara jelas kelihatan bagi kesan akibat daripada kandungan radikal bebas yang terlalu banyak dalam tubuh badan manusia. Okay, kita tengok daripada segi gambar raja di mana metabolisme dengan keradangan, di mana proses ini akan membebaskan radikal bebas. Ini radikal bebas. Dia akan membebaskan radikal bebas. Ini dua ni radikal bebas. So, radikal bebas ni akan menyerang DNA. Ini adalah struktur DNA. DNA. Ini adalah struktur DNA. So, dia akan menyerang struktur DNA. Sebab apa? Sebab dia tak stabil. So, dia terjurus ataupun perlu untuk menyerang DNA untuk jadikan dia stabil. So, dia akan menyerang DNA menyebabkan kerosakan pada DNA. Menyebabkan kerosakan pada DNA. Bila DNA rosak inilah yang menyebabkan dia akan boleh menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya yang lain lah. So, kalau faktor luaran pun sama, contoh di bahagian sini sinaran mengion, sinar ultra ungu, pencemaran udara, sisa toksik, asap rokok pun akan membebaskan radikal bebas. So, radikal bebas yang masuk ke dalam badan manusia ni akan menyebabkan kerosakan DNA. Sebab radikal bebas ini akan terus menyerang DNA manusia. Akan terus menyerang DNA manusia. Akan terus menyerang DNA manusia. So, kalau kita tengok pada buku SPS, awak tengok buku SPS. Okay, ini contohlah dia bagi proses bagaimana berlakunya pembentukan radikal bebas. Okay, apakah itu radikal bebas? Atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, lebih reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul yang lain. Inilah proses di mana radikal bebas terhasil. Okay. Bagaimanakah radikal bebas boleh terdapat dalam badan? Radikal bebas terhasil daripada proses pengoksidaan, iaitu proses kehilangan elektron yang berlaku secara semula jadi di dalam badan. Tindak balas berantai berlaku untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas.
Faktor dalaman dan juga luaran. Luaran menyebabkan terhasilnya radikal bebas di dalam badan. Inilah prosesnya, maksudnya ada faktor dalaman, ada faktor luaran yang menyebabkan pembebasan ataupun penghasilan radikal bebas. Okay, kita tengok bagaimanakah radikal bebas bertindak pada sel badan. Elektron bebas cenderung untuk berpasangan. Oleh itu, radikal bebas akan bertindak pada bahagian badan tertentu untuk mencari elektron. Sebab dia tak stabil tadi, dia kekurangan elektron. Dia perlu bertindak balas dengan organ badan ataupun DNA badan ni untuk menjadikan untuk mencari elektron supaya elektron dia cukup. Yang dapat berpasangan dengannya. Keadaan ini menyebabkan kemusnahan kepada sel, protein dan DNA dan menyebabkan penuaan dan penyakit seperti kardiovaskular, katarak, kanser, diabetes dan asma. Sel-sel yang dirosakkan oleh tindakan radikal bebas dikenali sebagai sel dengan tekanan oksidatif. Ini adalah kesan disebabkan oleh radikal bebas. Okey. Cikgu rasa sampai itu saja untuk subtopik kali ini. So, lain kali kita akan jumpa lagi. Harap bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.